Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang saya janjikan, saya akan tunjukkan tutorial macam mana cara nak guna Portal Classroom. Okey, yang ni memang memudahkan kita lah. Okey, sebelum tu, okey, cikgu atau pelajar semua boleh klik dekat Play Store. Okey, typekan Portal Google KPM. Okey, so install yang ni ya. Install yang dekat sini. Okey. Okey, kalau sebab saya dah install, dia akan keluar open lah. Okey, next. Bila kita dah install, dia akan ada dekat Portal Digital Learning. Okey, sebelum tu dia akan minta kita masukkan. Okey, kita akan check dekat portal ni. Okey, portal Google Classroom. Dia ada ikon portal Google Classroom, Google Drive, Google Admin, panduan, aplikasi Google. So, yang ni untuk guru. Untuk pelajar, dia kena install portal KPM student. Okay. So, yang ni untuk guru dulu. Okay, portal Google Classroom. Okay, nanti dia akan minta, bila kita login. Sekejap ya. Okay, dekat ni ada login. Okay. Sebelum kita masuk, dia akan keluar macam ni. Log masuk, log keluar. Sama kan? Seperti yang ada dekat paparan portal melalui guna komputer ataupun laptop. Okay, so kita log masuk. Okay, dari sini sebab saya dah masukkan, saya juga admin kepada sekolah. Jadi, saya masukkan terus ID sekolah. Okay, ID yang saya urus. Yang atas tu adalah ID saya sendiri. So, yang baru nak masuk dia kena add account. So, saya klik dekat Google GC saya lah. ID saya. Okay, ni sama kan dengan yang kita guna melalui portal digital learning, guna laptop ataupun PC kan. Okay, so kat sini ada garis tepi ni. Okay, lagi sekali saya tunjuk kat bucu sebelah atas ni. Ada garis tepi. Okay, dia ada menu utama, murid, guru, sekolah, PPD. Okay, kita pergi dekat menu guru lah. Sebab kita menu guru kan. Kita akan guna aplikasi yang ada dalam menu guru. So, sama tak dengan yang ada dalam komputer. Okay, buku teks digital kat sini kita nak check buku teks lah. Okay, buku teks. Okay, yang aktiviti yang ada dekat Google Classroom, aplikasi, pusat sumber, ruangan ilmu, rintis tu, bahan PDPC boleh. Cikgu boleh explore kat sini. So, saya tengok dekat aktiviti kan. Dekat aktiviti, dia terus bawa kita ke ada Microsoft Teams, Google Classroom, latihan atas talian, Edward TV. So, ambil yang Google Classroom. Okay. Kita klik untuk mula. Okay, klik untuk mula. Okay, dia akan bawa kita ke classroom yang kita dah create. Kalau siapa yang belum create kelas lagi, okay, cara untuk create kelas. Okay, perhatikan simbol tambah dekat atas belah kanan, bucu belah kanan ni. Okay, dia ada join class dengan create class. Okay, kalau kita diberi kod, kita boleh join kelas tersebut. Contoh, kita masukkan kod lah pada join kelas ni. Okay, kalau kita sebagai cikgu, kita akan create kelas. Create kelas. Okay, namakan kelas. Okay, namakan kelas. Contoh, nama kelas. Okay, disarankan letak tahun semasa di hadapan. Maksudnya kalau tahun sekarang 2020, lepas tu baru kita letak nama kelas kita lah. Contoh 5 cekal. Okay, lepas tu untuk section, letak dekat section tu contoh matematik. Okay, untuk subjek dan room tu cuba kita tinggalkan dulu. Cuba tengok dulu macam mana hasilnya. Okay, tekan butang create. Tunggu dia create. Okay, kalau kita tersalah, kita boleh edit. Okay, so nampak kan?
20-20 5 cekal matematik. Okey, macam mana nak bagi pelajar kita join? Okey, so sekarang ni untuk classes kita dapat tengok kelas yang kita join dan kita create. Okey, faham kan? Okey, lepas tu kita masuk balik dekat kelas yang kita buat tadi. Dia ada stream, ada classwork, ada people. Okay, so dekat stream ni, tempat yang pelajar akan mula-mula nampak dekat depan ni. Okay, apa yang assignment terkini dia akan dipaparkan dekat stream lah. Okay, kalau kita nak create classwork ni kita akan create assignment, quiz, question, material. Okay, so nota pun cikgu boleh bagi dekat material ni. Okay, yang ni saya akan sentuh, saya akan bagi tutorial kemudian. Okay, untuk people pula, kita boleh invite melalui ID pelajar tersebut. Contohnya kita dah dapat dah ID pelajar untuk satu kelas 5 cekal ni. So, kita invite pelajar, kita klik dekat simbol tambah ni. Okay. So, kita pastekan semua ID-ID yang kita dapat tu. So, kita akan dapat melalui ni. Okay. So, ni email personal tak boleh lah sebab kita nak ID GC pelajar tersebut. So, paste je dekat situ. Untuk teacher pun sama. Kalau dalam satu kelas tu, kita nak cikgu ni boleh handle dua orang kelas. Dua subjek. Untuk satu subjek, 2 orang guru. Contoh. So, cikgu ni boleh juga invite cikgu yang lain masuk ke dalam email di sini. So, dia akan jadi macam, contoh saya buat. Yang dah ada, saya dah buat. Okey, yang ni cikgu boleh susun lah. Contoh, nak yang ni kat atas ke. Okey. Dia, jangan risau, dia tak hilang. Dia akan ada kat atas. Okey, so yang pelajar saya, bila kita buat melalui handphone ni, kira macam memudahkan tugas guru lah. Kod balik rumah, malas ke ataupun tak ada masa nak buka dah laptop. Jadi, kita semak tugasan pelajar melalui handphone saja. So, klik dekat kelas yang kita create tu. Okey, ni tugasan yang cikgu buat. Stream. Kalau classwork ni, tugasan detail lah. Contoh saya letak dekat sini forum. Dekat forum ni, pelajar boleh masukkan bincangkan apa-apa dekat sini lah. So, itu. Okay, dekat tugasan yang saya bagi, carta alih. Contoh carta alih. 10 orang saya dah nilai sebab dia dah hantar dah. So, dia orang buat dekat dekat komputer hari tu masa dalam kelas dia dah hantar, kita boleh semak kat rumah pun. Okey. Dia buat, pelajar ni dah buat. Okey, so kita semak, bagi markah lah. Okey. Kat mana nak bagi markah? Dekat, kita kembali dekat keluar balik dekat ni, classes. Okey, cari kelas 3 Bestari tadi. Okey, contohlah ni. Okey, so Nasuha ni dia dah hantar ke? Okey, di bawah hantar. Okey, so saya semak. Saya back balik. Okey, so dekat Nasuha ni kita pun bagi markah. Okey. So, return. Return tu maksudnya kita hantar kepada dia. So, bagilah kata-kata semangat sikit. Bagus. Tahniah. Tahniah. Tahniah ke? Tahniah. Okay. Return. So, pelajar akan dapat balik hasil dia dalam semakan dia lah. Okay. So, dekat sini pelajar saya yang lain pun dia dah hantar dah. Okay. Contoh carta alih yang dia buat. Okay. Terbaik saya buat. Okay. So, untuk 5 cekal tadi, kan kita dah create, kita classwork, people pun kita dah masuk lah. Okay, katakan dekat stream tadi kita nak paparkan kod. Okay, general. Okay, kod ni kita boleh reset. Okay. Bila reset,
Dia dah save. Okay, kita kembali ke kelas depan. So, yang ni kita boleh klik dekat paparan besar ni. So, kita print screen dan bagi kepada pelajar untuk dia join kelas kita ni. So, dengan itu, pelajar ni boleh create masa dia nak join kelas tu. Dia dah boleh masuk kat masa dekat join ni lah. Dia pun masuk kat join ni. Kod di sinilah dia akan masukkan. So, apa-apa hal kena masukkan IDGC dulu pada handphone kita. Okey, itu saja. Kalau katakan kelas yang kita bina tu kita tersilap. Okey, macam 5 cekal ni saya nak delete dah. Okey, so kita masuk. Dia tak ada fungsi delete. Dia ada archive. Archive tu masuknya dalam archive lah kan. Okey, so dah masuk. Dah tak ada dah dalam list saya ni lah. So, ini saya harap dapat memudahkan tugasan cikgu-cikgu dan juga para pelajar. Kita gunakan teknologi dengan kemudahan yang ada lah. Maksudnya dia boleh memudahkan tugasan harian kita lah. Jadi kita tak perlulah nak stres kata susahnya nak guna GC. Okay, slow-slow kita study, slow-slow kita ikut pembelajaran. Okay, ilmu boleh dicari tapi jangan terlalu taksub sehinggakan amalan harian kita tinggal. Okay, so ini pun ilmu sebagai panduan kepada anak murid kita jugalah. Okay, kita pun work from home juga. Okay, sehingga bertemu lagi. Saya harap ini bermanfaat untuk cikgu-cikgu semualah. So, lepas kita dah keluar sini, okay, kita klik kat sini lah. Kita kembali. Untuk lain tutorial lagi, saya akan ajar cara nak Google Admin. Macam mana pula Google Admin untuk bagi pengurusan kita punya ni lah. Tapi ini sebab ID kita. So, saya pilih untuk ID. Log masuk, saya pilih dengan ID sekolah. So saya akan tunjuk account. Tunjuk cara nak guna GC melalui admin pula. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing is caring.